Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar konsep hasil dan untung. Di akhir pembelajaran kita hari ini, diharapkan murid-murid dapat menjelaskan konsep hasil dan untung dan juga membuat pengiraan mudah jumlah hasil dan untung. Hasil ialah jumlah nilai penerimaan yang diperolehi oleh firma daripada jualan keluarannya. Untuk mengira hasil, kita boleh menggunakan formula jumlah hasil sama dengan harga darab dengan kuantiti jualan. Untuk mengira jumlah hasil, kita lihat contoh berikut. Katakan kita mempunyai 5 tin Nescafe dengan harga RM2 setin. Jadi jumlah hasil formulanya ialah harga darab dengan kuantiti jualan. Sama dengan harga ialah RM2 darab dengan 5 tin. Jadi jawapannya ialah RM10. Terdapat dua cara untuk menambahkan jumlah hasil. Yang pertama ialah meningkatkan harga barang. Katakan harga asal ialah RM10. Kuantiti jualan 10 unit. Jadi jumlah hasil ialah RM100. Apabila harga dinaikkan kepada RM20 darab dengan 10 unit, maka jumlah hasil ialah RM200. Perhatikan jumlah hasil telah meningkat daripada RM100 kepada RM200. Cara yang kedua ialah menambahkan kuantiti jualan. Katakan asalnya kuantiti ialah 10 unit. Jadi jumlah hasil ialah RM100. Apabila kuantiti dinaikkan kepada 50 unit, jumlah hasil menjadi RM500. Perhatikan jumlah hasil telah meningkat daripada RM100 kepada RM500. Sekarang kita lihat pula konsep untung. Untung adalah perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Formula untuk mengira untung ialah untung sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Untuk mengira untung, kita lihat contoh berikut. Katakan terdapat 8 biji burger dengan harga RM10 sebiji. Jadi untuk mengira jumlah hasil, kita darabkan RM10 dengan 8 biji. Hasilnya ialah RM80. Jumlah kos ialah upah buruh RM20 tambah dengan kos bahan RM35. Jadi jumlah kos ialah RM55. Untuk mengira untung, kita gunakan formula jumlah hasil tolak jumlah kos. Jadi RM80 tolak dengan RM55, untung ialah RM25. Kita lihat tadi, formula untuk mengira untung ialah jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Manakala jumlah kos ini pula terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah kos implisit dan yang kedua ialah kos eksplisit. Kos implisit ialah kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tetapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran. Manakala kos eksplisit ialah kos yang dibayar dengan nyata oleh firma terhadap penggunaan input dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Sekarang kita lihat pula formula untuk mengira untung ekonomi. Formulanya ialah untung ekonomi sama dengan jumlah hasil tolak kos eksplisit ditambah dengan kos implisit. Contoh kos implisit ialah bangunan milik sendiri dan juga modal sendiri. Contoh kos eksplisit pula ialah sewa bangunan dan juga faedah pinjaman bank. Kita lihat pula beberapa soalan berkaitan dengan untung. Jadi, soalan yang pertama, maklumat yang berikut menunjukkan hasil dan kos syarikat ABC Sendirian Berhad. Diberi jumlah keluaran 2000 unit,
harga seunit RM10, sewa kilang RM2,000, bahan mentah RM9,000, buruh RM3,000 dan bahan api ialah RM1,000. Soalannya, hitung keuntungan firma tersebut. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita lihat dulu formula untung. Formula untung ialah jumlah hasil tolak jumlah kos. Jadi kita kira dulu jumlah hasil, iaitu harga darab dengan kuantiti jualan. Harga ialah RM10 darab dengan 2,000 unit. Jumlah hasil ialah RM20,000. Kemudian kita kira pula jumlah kos, iaitu sewa kilang RM2,000 ditambah dengan bahan mentah RM9,000 ditambah dengan buruh RM3,000 dan bahan api RM1,000. Jadi jumlah kos ialah RM15,000. Untuk mengira untung, kita tolakkan jumlah hasil iaitu RM20,000 tolak dengan jumlah kos RM15,000. Jawapannya ialah RM5,000. Soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan maklumat kos pengeluaran syarikat Kamlu. Diberi kos bahan mentah RM30,000, upah buruh RM24,000, kos bahan api RM3,860, bayaran sewa bangunan kilang RM5,000. Jadi soalannya ialah syarikat Kamlu menghasilkan 45,000 unit barang dan dijual dengan harga RM1.80 seunit. Berapakah jumlah untung yang diperolehi oleh syarikat Kamlu? Untuk menjawab soalan ini, kita lihat dulu formula untung iaitu jumlah hasil tolak jumlah kos. Kita kira jumlah hasil iaitu harga RM1.80 didarab dengan kuantiti jualan 45,000 unit. Jadi jumlah hasil ialah RM81,000. Kita lihat pula jumlah kos. Jumlah kos ialah kos bahan mentah RM30,000 ditambah dengan upah buruh RM24,000 ditambah dengan kos bahan api RM3,860 dan bayaran sewa kilang RM5,000. Jadi jumlah kos ialah RM62,860. Kita kirakan untung iaitu RM81,000 jumlah hasil ditolak dengan RM62,860 jumlah kos. Jadi jawapannya ialah RM18,140. Soalan ketiga. Diberi maklumat, Encik Syamil bercadang untuk membuka suatu perniagaan di kedai miliknya sendiri yang sewa bulanan bernilai RM3,000. Dia mempunyai wang tunai sebanyak RM120,000 di bank perdagangan dan mendapat kadar faedah 5% setahun. Dia telah meletakkan jawatan sebagai pegawai pemasaran di syarikat BZ Sendirian Berhad dengan gaji RM3,000 sebulan. Anggaran perbelanjaan untuk perniagaan adalah seperti berikut. Pembelian alatan RM4,000, upah buruh RM9,000, bahan mentah RM6,000 dan bil elektrik dan air RM2,000. Soalannya ialah penyataan manakah yang benar? Untuk menjawab soalan ini, mula-mula kita kira dulu kos implisit. Kedai sendiri RM3,000, kadar faedah kita darabkan RM120,000 dengan 5% setahun. Disebabkan yang diberi ialah dalam bentuk setahun, maka kita bahagikan dengan 12 untuk jadikan bulanan. Jadi kadar faedah ialah RM500. Gaji bulanan RM3,000. Kos implisit ialah RM3,000 tambah RM500 tambah RM3,000. Jadi kos implisit ialah RM6,500. Diberi dalam soalan tadi, jawapan untuk A ialah kos implisit sebanyak RM21,000. Manakala yang kita kira adalah RM6,500. Jadi jawapan A tidak boleh diterima. Salah ya jawapan A. Untuk jawapan D pula,
Diberi kos implisit adalah bayaran kepada input yang dimiliki oleh orang lain. Sebab dia tulis orang lain, maka jawapan ini salah kerana kos implisit adalah bayaran kepada input yang dimiliki oleh diri sendiri. Seterusnya kita kira pula kos eksplisit. Kos eksplisit ialah pembelian alatan RM4,000 ditambah dengan upah buruh RM9,000, bahan mentah RM6,000 dan bil elektrik serta air RM2,000. Jumlah kos eksplisit ialah RM21,000. Yang diberi di dalam jawapan tadi ialah kos eksplisit sebanyak RM6,500. Manakala yang kita kira ialah RM21,000. Jadi jawapan B juga adalah salah. Jawapan untuk C, diberi jumlah kos sebanyak RM27,500. Jadi kita kira semula jumlah kos betul ke RM27,500. Kos implisit yang kita kira tadi ialah RM6,500. Kos eksplisit RM21,000. Jadi jumlah kos sama dengan RM6,500 tambah dengan RM21,000. Jumlah kos ialah RM27,500. Jadi jawapan C adalah betul. Soalan 4. Maklumat di bawah adalah mengenai perniagaan Puan Aini. Puan Aini telah memulakan perniagaan kedai runcit setelah meletak jawatan sebagai pengurus pasaraya. Sebelum ini beliau menerima gaji sebanyak RM3,000 sebulan. Beliau telah menggunakan simpanan bank sebanyak RM15,000 yang dibayar faedah 4% setahun untuk dijadikan modal perniagaan. Kos-kos bulanan yang terlibat dalam perniagaan ialah kos bahan mentah sebanyak RM3,000, upah buruh sebanyak RM900 serta bil elektrik dan air sebanyak RM1,000. Soalannya ialah, jika hasil perniagaan bulanan Puan Aini ialah RM10,000, berapakah untung ekonomi yang diterima oleh beliau? Untuk menjawab soalan ini, mula-mula kita kira dulu kadar faedah, iaitu RM15,000 darab dengan 4% setahun. Disebabkan dia tulis setahun, maka kita bahagikan dengan 12. Jadi kadar faedah ialah RM50. Gaji bulanan ialah RM3,000. Kos implisit ialah RM50 tambah dengan RM3,000. Jawapannya ialah RM3,050. Sekarang kita kira pula kos eksplisit, iaitu RM3,000 kos bahan mentah ditambah dengan upah buruh RM900 dan bil elektrik dan air sebanyak RM1,000. Kos eksplisit ialah RM4,900. Untung ekonomi sama dengan RM10,000 jumlah hasil ditolak dengan kos implisit RM3,050 dan kos eksplisit RM4,900. Jadi untung ekonomi adalah RM2,050. Soalan terakhir. Manakah yang betul tentang untung ekonomi? Diberi jawapan A. Lebih kecil daripada untung perniagaan, B. Perbezaan antara jumlah hasil dengan kos eksplisit, C. Digunakan untuk menentukan pendapatan boleh cukai firma, dan D. Perbezaan antara kos peribadi dengan kos luaran. Okey, kita perhatikan di sini B adalah salah, C juga salah, D pun salah. Jadi jawapannya ialah A, iaitu lebih kecil daripada untung perniagaan. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang menonton.